Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah, infak, wakaf, zakat, semua ini cukup dekat dengan hati umat Islam. Dan rakyat Malaysia sangat masyhur di mata dunia dengan sikap suka menyantuni, suka membahagiakan dan suka saling bantu-membantu. Dan bercakap tentang wakaf ni, ramai juga yang kurang jelas apa bezanya dengan infak maupun sedekah. Dan apa benda yang sebenarnya boleh diwakafkan, apa pula yang tak boleh. Dan wakaf ni sehebat ganjarannya. Dan malam ini kita bersama yang berusaha Profesor Madya Dr. Amir bin Shahrudin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, untuk berkongsi ilmu bersama kita 60 minit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang. Alhamdulillah. Syukur. Hari ini adalah majlis ilmu. Jadi kita nak belajar tentang ilmu wakaf ni dan apakah yang boleh kita lakukan sama-sama dan difahamkan. Ada sikit fakta yang saya nak kongsikan di sini, seperti jumlah terkumpul dana wakaf tunai Malaysia adalah 17.9 juta ringgit. Jadi difahamkan ini adalah tahun ke-12 penubuhan Yayasan Wakaf Malaysia, dan sejak 5 tahun lalu 17.9 juta ringgit berjaya dikumpulkan. Itu dana tunai ya. Betul. Jadi tak termasuk lagi aset-aset dan sebagainya. Jadi kita nak fahamkan apakah menjadi penyumbang kejayaan sehingga Yayasan Wakaf Malaysia mampu untuk mengumpulkan wakaf sebanyak ini. Okey. Terima kasih saudara Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setakat ini kejayaan kita telah mengumpulkan sebanyak hampir 18 juta. Dan ini dapat dicapai dalam masa kurang daripada 5 tahun. Dan kami ini di Yayasan Wakaf Malaysia ditubuhkan sejak 2008 dan ia adalah salah satu agensi di bawah Kementerian Jabatan Agama Islam Negeri. Dan tiga faktor saya lihat penyumbang kepada kejayaan kami setakat ini. Baik. Yang pertamanya ialah kerjasama yang sangat erat dan padu di antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri. Jadi kalau Talib tahu, sejak dari 2008 lagi kita telah bekerjasama dengan MAINS ini, dan setakat ini kita telah ada kerjasama sehingga kita berjaya menubuhkan 3 buah hotel. Satu di Terengganu, Kuala Terengganu, satu di Taiping dan satu di Melaka. Ini semua ada daripada wakaf yang diberikan. Maksudnya tanah tersebut sebelum ni dibiarkan kosong. Jadi kita bersama-sama dengan MAINS dapat suntikan daripada Kerajaan Persekutuan dan kita bangunkan hotel. Jadi hotel itu akan menjana pendapatan dan pendapatan itu akan disumbangkan kepada penerima-penerima wakaf. Oh, macam tu. Gitu. Baik. Itu faktor pertama, kerjasama dengan Majlis Agama Islam Negeri. Yang keduanya ialah itulah dari sumbangan daripada masyarakat. Oh, masyarakat yang cakna tentang dan ketiga? Dan yang ketiga ialah daripada sumbangan daripada korporat. Korporat jadi, macam antara kalau boleh kalau mungkin saya boleh sentuh antara dalam lingkungan 18 juta tu berapa agaknya anggaran daripada korporat sumbangan lebih kurang saya boleh sebut dalam 20%. 20% daripada korporat. Daripada korporat. Jadi alhamdulillah kita tahu bahawa sekarang ini kita banyak institusi-institusi perbankan Islam. Jadi sekarang ni mereka sedang berminat dengan wakaf ni. Jadi masing-masing telah ada program-program dengan untuk wakaf ni lah. Baik, jadi saya sebenarnya terkejut bila doktor kata duit wakaf tu dan kemudiannya dibinakan hotel. Sebab saya faham bahawasanya duit wakaf tu biasanya saya dengar bina masjid, surau, rumah anak yatim, tanah perkuburan. Dan mungkin kita nak tahu, mungkin ada yang kurang jelas sebenarnya, adakah duit wakaf ni hanya boleh digunakan untuk tujuan yang saya sebutkan tadi, dan bagaimana pula tujuan untuk hotel. Tadi kata nanti kat hotel tu kan ada sumber-sumber yang tak jelas, aktiviti yang kurang menarik dan sebagainya. Sila jawablah doktor tu, ramai tanya tu. Jadi yang pertamanya, hotel yang kita bina itu mestilah hotel patuh syariah. Jadi kita pastikan bahawa segala aktiviti yang dibina di atas tanah wakaf itu semuanya menyumbang kepada syariah compliant business dan aktiviti. Okey. Jadi berbalik pada persoalan tadi itu, sebenarnya wakaf ini bukan satu pemahaman yang sempit hanya untuk wakafkan tanah untuk bina masjid, wakafkan tanah untuk bina tanah perkuburan,
ataupun wakaf tanah hanya untuk anak yatim, tak. Sedangkan kita tahu bahawa sejak zaman Rasulullah lagi hingga ke zaman tamadun-tamadun empire kegemilangan Islam, wakaf ini menjadi satu instrumen sumber untuk mengukuhkan ekonomi umat Islam. Jadi dalam konteks negara kita sekarang ni, banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang kita boleh kemukakan untuk wakaf ni, dan Yayasan Wakaf Malaysia inilah sebenarnya ditubuhkan untuk menjadi peneraju kepada pentadbiran tanah wakaf-wakaf di seluruh negara negeri. kita. Maksudnya, betulkan saya, Doktor, maksudnya setiap Majlis Agama Islam Negeri, mereka akan kumpulkan dana wakaf ni, kemudian disalurkan kepada yayasan untuk pengurusan. Bukan begitu. Macam mana tu? Sebaliknya, kami di Yayasan Wakaf Malaysia akan kumpulkan dana dan kita akan salurkan kepada MAINS. Oh, begitu. Jadi contohnya dari 18 juta tadi itu, 10 juta tu kita akan agih-agihkan kepada MAINS. Selebihnya? Dan selebihnya kita akan simpan dan kita buat aset kita, dan kita akan laburkan untuk kepentingan masyarakat umum. Untuk penjanaan semula? Untuk penjanaan semula. Baik, Alhamdulillah. Jadi saya tertarik bila Doktor katakan tadi, tak semestinya wakaf tu mesti dalam bentuk tanah dan sebagainya. Ya. Boleh ke saya wakaf benda lain selain daripada tanah? Contoh, saya berhajat, contoh saya ada buku banyak. Saya berwakaf nak wakaf buku. Sebab apa saya pernah tengok orang wakaf Al-Quran. Boleh ke saya pergi ke yayasan-yayasan, saya ada buku sekian-sekian, saya nak wakafkan? Ya. Jadi antara aset yang boleh diwakafkan ialah Al-Quran dan juga buku-buku. Jadi maksudnya benda yang boleh diwakafkan ni ialah perkara yang tangible, yang fizikal. Dan sekarang ni, jadi sebab inilah sejak zaman Rasulullah lagi, saya rasa kalau kita meneliti sejarah, wakaf yang pertama yang Rasulullah terima ialah daripada Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab ni balik daripada peperangan Khaybar, dia dapat satu sebidang tanah yang sangat subur. Jadi dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia tanya apa yang terbaik untuk dibuat dengan tanah ni. Jadi kata Rasulullah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu nak, jadi kamu kekalkan tanah tersebut dan kamu belanja ataupun kamu sedekahkan, wakafkan hasil daripada tanah tersebut. Contoh, maksudnya, yang saya betulkan saya faham. Ketika itu mungkin tanah saya tanam pokok kurma. Betul. Dapat hasil kurma tu, itu saya sedekahkan. Itu sebagai jadi wakaf. Jadi maksudnya wakaf tanah yang menghasilkan profit, yang menghasilkan buah-buahan untuk dinikmati oleh masyarakat. Sama ada buah itu jadi wakaf atau hasil jualan buah itu jadi wakaf? Bukan, tanah itu diwakafkan. Tanah itu diwakafkan. Maksud tanah itu diwakafkan ialah tanah itu akan kekal dan tidak boleh dijual beli. Tanah itu tidak boleh diwarisi, dan tanah itu tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain. Dia akan digazetkan, didaftarkan tu sebagai tanah wakaf milik Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi kalau kata penggunaan tadi, mungkin saya tanam pokok kurma, lepas tu lagi 5 tahun saya tanam pokok kurma lah. Saya nak buat pusat komersial. Saya nak buat tanah lot, saya sewakan tu jadi rumah sewa. Duit tu, macam mana, apa jadi pada duit sewa tu, duit hasil sewa tu? Kegunaan tanah tu boleh diperbagaikan, tapi yang pentingnya ialah manfaat hasil daripada tanah tersebut perlu dibelanjakan ke jalan kebaikan. Adakah duit tu nanti saya beri kepada yayasan? Ya. Okay. Duit hasil katalah kutipan sewa tu, cukai pintu, sewa pintu tu, saya serah kepada yayasan. Baik, begitu jelas. Ada tak? Contohnya macam tadilah, macam hotel kan. Jadi kita dah bangunkan hotel, dan hotel ni menjana pendapatan. Dan pendapatan itulah kita agihkan sedikit untuk maintenance, dan seterusnya kita akan buat, maksudnya kita akan distribute, kita akan agihkan untuk manfaat orang ramai. Contohnya daripada hasil tu kita akan beli peralatan-peralatan untuk hospital. Daripada hasil itulah kita akan beri scholarship, beasiswa kepada pelajar-pelajar kita. Baik, alhamdulillah. Banyak lagi saya nak tanya. Ada beberapa perkara lagi saya simpan dulu sebab saya tertarik juga dalam situasi wakaf ni, ilmu wakaf ni. Agaknya ketika apa, situasi apa yang bermulanya wakaf? Tadi doktor ada kata ketika zaman Rasulullah juga dah berlaku. Ada tak mungkin rentetan sirah yang telah menunjukkan bahawa wakaf ni telah tersebar lama dah? Ya.
Jadi pada zaman sahabat, wakaf ini salah satu perkara yang dipraktikkan oleh para sahabat. Saya rasa kita pernah dengar tentang wakaf telaga oleh Saidina Osman. Baik. Jadi Saidina Osman ni dengan Yahudi waktu itu, Yahudi kontrol sumber air di Madinah. Jadi oleh sebabkan Yahudi ni kontrol sumber air, jadi dia charge harga yang tinggi kepada orang Islam, menyebabkan kita sukar. Jadi kan kita sekarang ni ada masalah di air kan. Jadi inilah maksudnya masih berlaku sejak zaman Rasulullah lagi. Baik. Jadi apa yang Saidina Osman ni buat ialah beli telaga tersebut. Mula-mula dia propose dia nak beli the whole telaga tu. Baik. Tapi orang Yahudi ni tak bagi. Baik. Dia jual setengah, separuh saja. Jadi orang Yahudi, Saidina Osman kata okey tak apa, selang-selang. Satu hari penggunaan oleh Yahudi, satu hari penggunaan oleh orang Islam. Jadi dia kata dia wakafkan air itu. Jadi semua orang datang dan orang tak pergi waktu orang Yahudi itu kontrol air itu. Ya. Jadi lalas Yahudi kata dia tak boleh buat bisnes, dia jual keseluruhannya kepada Saidina Osman, dan Saidina Osman pun mewakafkan telaga tersebut. Ni cakap-cakap pasal wakaf telaga ni, kalau kat negeri Selangor sesuai tak kalau itu buat wakaf telaga? Ia boleh menjadi salah satu solusi kepada masalah kita sekarang ni. Short term lah. Long termnya masih lagi infrastruktur air itu perlu diperbaiki kan. Untuk kecemasan lah. Kecemasan nampaknya masih lagi relevan lah. Boleh. Baik, insya-Allah. Kita syorkan nanti yayasan mungkin bantu tu. Boleh. Dan sebab tu kami ada kerjasama dengan KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Wakaf air nanti insya-Allah. Baik, alhamdulillah, insya-Allah. Pastikan kita terlibat samalah dengan TV Hijrah ya. Nanti kita pun nak bantu sama war-warkan. Kita nak bantu rakyat Selangor ni. Dan sebenarnya saya juga tertarik bila mengatakan bahawasanya wakaf ni ada bentuk yang berbeza. Mungkin zaman beredar, saya rasa nak wakafkan ilmu saya dari segi ilmu pemasaran, ilmu mungkin maklumat database yang saya ada. Boleh ke macam tu? Okey. Jadi saya rasa kita kena refer kepada hukum wakaf ni. Dia sebenarnya rukun ataupun hukum wakaf ni dia tak lari daripada 3 perkara ni. Baik. Pertamanya pewakaf. Siapa yang boleh mewakaf? Baik. Saya just nak lontarkan di sini bahawa wakaf ini lebih besar skopnya daripada zakat. Lebih besar daripada zakat. Kerana apa? Sebab kalau zakat diwajibkan hanya ke atas orang Islam. Kan? Tetapi bagi wakaf ini orang bukan Islam pun boleh mewakaf. In fact sebenarnya di Yayasan Wakaf Malaysia kita ada terima wakaf daripada orang bukan Islam. Jadi kita ada India, China yang participate. Sebab kami ada buat potongan gaji. Jadi mereka pun buat potongan gaji untuk berwakaf. Jadi sebab kita akan bertanya kenapa ni kan, apa penarik mereka ni. Jadi mereka pun nampak sumbangan itu akan mendapat balasannya kepada diri masing-masing. Baik, itu antara salah satu daripada perkara ataupun syarat lah ya. Dan kita ada lagi 2 syarat. Tadi baru nyatakan satu. Dua syarat tu doktor hanya akan kongsi selepas ini, sebab doktor nak rehat dulu, kita minum air lah ya, dah pula kan. Baik, kita akan kembali selepas ini sebab kami nak tahu apakah lagi 2 syarat tersebut, dan kita nak tahu apakah membezakan antara tadi doktor menyatakan wakaf ni lebih besar daripada zakat. Tapi apa pula beza wakaf dengan infak, wakaf dengan hibah? Dia agak terma-terma ni seakan sama, tapi macam mana nak membezakannya? Semua itu nanti kita akan terjawab selepas ini. Kita akan kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Ya, bertemu kembali. Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan bersama dengan doktor. Doktor, kita nak tahu tadi apakah yang membezakan antara wakaf, zakat dan sebagainya itu sebentar nanti. Dan yang membezakan antara sama ada wakaf tu diterima dan sebagainya, ada 3 rukun. Pertama tadi dah dinyatakan. Apakah lagi 2 tu? Okey. Jadi rukun yang kedua ialah yang dipanggil al-mauquf, benda yang diwakafkan. Jadi para ulama melihat pada zaman dahulu kebanyakan benda yang diwakafkan ni adalah dari sudut perkara-perkara yang menjadi sumber kekayaan ekonomi. Contohnya rumah, tanah, kerana pada zaman dahulu itulah sumber kekayaan ekonomi. Tapi
dan sumber kekayaan ekonomi itu ialah dari sudut fizikalnya. Dia panggil ainnya kan. Tetapi dalam konteks zaman sekarang, mungkin kita boleh kemukakan inovasi-inovasi wakaf ini. Contohnya macam kita nak berwakafkan database. Sebab database. Sebab kita tahu bahawa sekarang ni sumber kekayaan ekonomi manusia ialah maklumat. Siapa pegang maklumat, dialah yang akan menjadi kaya. Betul. Dia harta dia kan. Jadi perkara-perkara ini boleh dilontarkan. Wakaf database, wakaf contohnya macam maklumat Facebook tu kan. Twitter pun semua tu dia ada set of ni maklumat yang untuk marketing. Jadi perkara ini boleh dilontarkan. Kalau wakaf syarikat ke apa ke boleh? Syarikat yang sederhana kita wakafkan. Ya, as long as benda tu menjadi aset, adalah satu aset dan bernilai dan kita boleh benda yang boleh dinilaikan, benda yang boleh dipegang macam tu. Okey, baik. Seterusnya ada lagi syarat lain? Yang ketiganya ialah mauquf alaih, iaitu beneficiaries, penerima wakaf. Jadi penerima wakaf ini ialah sama ada kita buat contoh. Hamba Allah ni mewakafkan tanah untuk dijadikan rumah anak yatim. Jadi dia dah tentukan tanah tersebut perlu dibuat rumah anak yatim. Jadi siapakah beneficiaries dia? Penerimanya ialah anak-anak yatim. Yang ini dinamakan sebagai wakaf khas. Wakaf khas, khusus kepada anak yatim. Khusus kepada anak yatim. Jadi kalau kita sebagai, maksudnya kami yang menguruskan ni, pentadbir harta wakaf, bila kita dapat wakaf begini, memang tak ada jalan lain. Memang kita kena laksanakan supaya tertunai niat pewakaf tu. Untuk kalau katalah tempat tu mungkin tak sesuai nak buat seperti yang kata nak buat rumah anak yatim, tapi kawasan tu tak ada orang. Mungkin nak buat surau tapi kawasan tu dah 3-4 surau nak buat. Macam mana tu nak dibuat juga? Yang itu yang sebenarnya kita kena educate, kita kena jelaskan kepada masyarakat sebelum kita terima itulah. Ini pak cik kita kata nak buat masjid tapi kat sini kita dah ada 3-4 masjid yang berdekatan. Jadi kita showkan supaya jadikan benda tu wakaf am, wakaf umum. Di mana maksudnya apa-apa kebaikan, apa-apa khairat, apa-apa ini kita akan boleh buat. Tak semestinya buat masjid. Kita boleh bangunkan macam-macam lagi lah. Itu yang risaunya kadang-kadang mereka yang berwakaf ni, sebab saya dah niatkan untuk buat contohlah rumah anak yatim. Tiba-tiba rasa tak sesuai buat tanah perkuburan. Jadi saya sampai ke pahala saya tu. InsyaAllah. Maksudnya itu antara persoalan. Itu sebabnya yang paling penting lagi ialah takbir urus tanah-tanah ataupun aset wakaf itu. Kita perlu ada satu badan ataupun satu agensi yang mengurus harta-harta wakaf ini. Jadi kalau di Yayasan Wakaf Malaysia bukan simply kita boleh tukar matlamat objektif tu. Kita ada komiti dan begitu juga dengan MAINS, Majlis Agama Islam Negeri. Sebab tu kadang-kadang orang nampak slow keputusan tu, tetapi keputusan itu dibuat dengan cermat, dengan teliti supaya objektif tu nanti akan sampai. Jangan bawa main doktor amanah orang besok kat padang mahsyar nak menjawab tu. Dan jika dia cakap tentang pengurusan dan sebagainya, siapa sebenarnya pihak yang berautoriti? Sebab saya difahamkan kadang-kadang nak mengurusan tanah wakaf ni dia perlu dokumen. Kalau sedekah kan senang, saya bagi RM1 selesai. Wakaf ni nak kena ada dokumen, kata tanah kan, nak namanya kena jelas dan sebagainya. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab menguruskan tanah-tanah wakaf ni? Sebab ada juga yang memberikan maklum balas. Tanah-tanah wakaf ni banyak yang terbiar daripada diuruskan. Macam mana tu? Jadi dalam konteks urut takbir wakaf, aset-aset wakaf di negara kita ni, kita agak special kerana mengikut perlembagaan, agensi ataupun institusi yang menguruskan harta wakaf ini terletak di bawah bidang kuasa negeri. Jadi maksud saya di sini ialah Majlis Agama Islam Negeri. Jadi kalau contohnya di wilayah kita ada MAWIP, jadi mereka ini sebenarnya adalah pentadbir tunggal kepada harta-harta wakaf. Contoh tadi, kalau ada hamba Allah ni nak mewakafkan tanah tersebut perlu didaftarkan dengan MAIN. Perlu daftar. Perlu daftar. Kalau katalah dia cakap mulut je, orang lama bapak ada 20 ekar tanah ni, bapak rasa dalam separuh daripada tanah tu bapak nak wakafkanlah, buatlah masjid apa-apa yang patut.
cakap mulut je. Ya. Tapi semua dengar. Ada tulislah sikit surat. Tu diterima tak? Iaitu jadi problemnya apabila tidak didaftarkan, bawa benda tu ke Main dan didaftarkan secara legal, geran tanah tu ditukar nama kepada Main. Oh, geran tanah akan ditukar kepada Main. Memang. Jadi bila anak-anak ni waktu ayahnya kata nak wakaf, semua diam. Kan? Okey je. Tapi lepas 5 tahun, 10 tahun, bila tengok value-nya naik berjuta-juta. Jadi masing-masing pun gelap mata, syaitan pun berbisik ambil tanah tu. Jadi timbul hasutan ke apa, sama-sama pakat pergi tengok, geran tu tengok ada nama ayah lagi. Jadi bila nama ayah, mestilah anak pewaris ada hak. Jadi banyak kes yang berlaku di mana tanah-tanah wakaf dituntut oleh waris-waris ni. Masya Allah. Ada tak tanah wakaf-wakaf yang dijual semula? Dah diwakafkan tapi dijual? Ada kes di mana di Pulau Pinang waris menjual tanah wakaf yang ayahnya dah memang wakafkan, dan jadi itu menjadi pertikaian semula pula di antara Main dengan pembeli. Sebab pembeli dia dah bayar kan. Jadi mestilah dia nak tuntutkan hak tanah tu. Jadi ini problem lah bila tidak dibuat dan tidak di wakaf yang tidak mengikut prosedur. Apa prosedur sebenarnya? Mungkin boleh saya ringkas atau pergi mana dulu, buat apa dulu? Mudah aja sebenarnya, tak ada masalah. Maksudnya kalau kata tanah tu, pertamanya saya syorkan tanah tu diwakafkan, aset kita tu diwakafkan untuk umum. Umum maksudnya janganlah letak khusus ni nak buat anak yatim, mungkin tak sesuai. Umum. Baik, pertama. Dan pergi ke Main tu dia ada borang dia. Lebih simple daripada borang menikah. Jadi sebut nikah-nikah bahaya sikit. Dia memang lebih simple. Okey, ini tanahnya kat mana dan di sini registerkan, serahkan kepada Main dan Main akan proses semuanya. Faham. Jadi tak perlu tunggu lama pun, memang diproses. Geran tu nak ditukar nama tu bukan nak kena pergi jumpa tanah apa semua. Main akan selesaikan. Uruskan. Alhamdulillah, mudah je. Mudah je. Masya-Allah. Okay, mungkin tak ada maklumat ya. Malam ni kita dah diterangkan dengan jelasnya. Alhamdulillah, semua kita macam tu rupanya. Baik, syukur ya. Dan saya juga nak menyentuh tentang bagaimana perkataan wakaf ni telah disalahguna, telah ditunggangi oleh orang-orang tertentu, di mana wakaf ni dinyatakan dengan tujuan untuk membantu si fulan dan si fulan untuk tujuan segelintir masyarakat. Dan kita kadang-kadang lihat ada mereka melakukan sedikit menggunakan kanak-kanak mungkin luar negara, bukan rakyat Malaysia, kata ini kita nak wakaf ni untuk diorang buat rumah dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor dalam situasi orang yang menggunakan nama sedemikian rupa untuk tujuan wakaf? Ini yang kita kata wakaf ni telah menjadi industri wakaf. Industri wakaf. Industri wakaf. Industri wakaf tu term yang negatif sebenarnya. Baik. Orang mengambil kesempatan, dia collect, dia buat dana wakaf, kumpul dana wakaf ni, tapi di sebalik usaha dia tu sebenarnya dia ambil komisen yang tinggi. Kan kita kata okeylah wakaf Al-Quran, dia kata satu Al-Quran ni bernilai RM50. Baik. Kos untuk Al-Quran itu sebenarnya RM10. Ya. RM40 lagi itu ke mana? Ya. Siapa yang check, siapa yang monitor dan siapa yang pastikan betul-betul Al-Quran itu sampai kepada pewakafnya. Tapi macam mana tu doktor? Itu masalahnya. Ada dokumen yang kita kena periksa dan sebagainya? Ya. Itu saya rasa ruang yang perlu kita perbaikilah untuk kita bergerak ke hadapan ini, iaitu pemantauan, enforcement, penguatkuasaan kepada syarikat ataupun ejen-ejen yang begini. Jadi tapi saya showkan sebab kita sekarang ni kita tahu trendnya, kalau kita pergi ke ATM tu, tambah hari gaji apa semua tu, akan ramai yang beratur kat ni kan. Jadi wakaf masing-masing jual produk. Jadi kita kena check dia orang ni atas berdaftar ke tidak, atas kelulusan siapa, dan tanya ini adakah kalau saya letak RM50 ni RM50 akan pergi ke wakaf ataupun berapa. Mesti dia jawab ya. Kena tengoklah dokumen tu, check lah sikit. Boleh tak kalau kita mereka ni kita
periksa dengan yayasan, kepada maklumat sedemikian rupa kan kita tahu okey sedikit-sedikit ini sila kenal pasti, jauhi dan sebagainya. Ada tak maklumat begitu? Setakat ini tak. Kami bukan agensi penguatkuasaan. Kami ialah agensi penyelarasan usaha-usaha di antara MAINS lah. Bukan agensi penguatkuasaan. Baik, faham. Dan itulah nak menjelaskan situasi di sini secara ringkas ini doktor. Apa yang membezakan antara wakaf, infak, zakat dan juga sedekah tu? Apa beza empat perkataan ni? Ya. Keempat-empat ni objektifnya sama. Ialah dalam kategori infak, membelanjakan harta ke jalan Allah SWT. Itu infak. Infak. Kan kita sedekah bersamalah. Maksudnya tujuannya untuk kebaikan orang ramai. Bukan untuk diri sendiri. Baik. Cuma bezanya sedekah ni ialah short term. Contohnya kita bagi dan duit itu diguna pakai dan habis begitu. Baik habis maksudnya ialah untuk kebaikan lah. Tetapi wakaf ini long term investment di akhirat. Sebab apa? Sebab itu yang disebut dalam hadis, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal seorang anak Adam, terputus amalannya melainkan 3 perkara. Salah satunya kata Nabi sadaqatun jariyah. Ini yang dikatakan wakaf, iaitu pahala sedekah yang berterusan, yang lestari. Sebab apa? Sebab kita tengok tadi, tanah tadi tu kita wakafkan ataupun cash kita itu kita buat collection, kita buat sesuatu yang kekal, dan selagi mana aset kita wakaf itu dimanfaatkan, selagi itulah pahala itu akan berterusan. Contohnya di Yayasan Wakaf Malaysia, kita buat collection baru-baru ni sebabkan COVID ni kan. Jadi kita beli katil-katil, kita beli peralatan di hospital-hospital. Jadi pewakaf-pewakaf kita selagi mana mendapat, maksudnya selagi mana katil itu digunakan, selagi itulah pahalanya berterusan mengalir. Jadi yang penting kita nak faham kat sini, wakaf ni perkara yang kita boleh lihat dan boleh diguna pakai. Jadi maksudnya wakaf ni boleh jadi wakaf aset, benda, dan juga wakaf tunai. Wakaf tunai. Baik. Jadi bercakap tentang wakaf aset, mungkin saya tak ada aset nak dikongsi. Tapi kalau tunai mungkinlah nak bagi. Tapi setakat RM10 boleh ke? Boleh bermulakan RM10? Minimum, tak ada minimum. Oh, tak ada minimum? Tak ada minimum. Oh, macam tu. Baiklah, macam-macam lagi yang perkara yang mungkin boleh kita selongkas sekejap lagi. Kita nak tahu sebenarnya lepas ni bagaimana sebenarnya cara nak berwakaf dengan sebenar-benar, tiada yang benar melainkan yang benar. Kita akan berehat seketika, kembali lepas ini. Baik, bertemu kembali. Syukur Alhamdulillah doktor, malam ni banyak ilmu kita dah berkongsi. Syukur Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya nak tahu bagaimana cara nak berwakaf ni. Tadi secara ringkas aset kita dah sentuh, tanah dan sebagainya. Ini kita nak tahu pula cara bagaimana kita nak berwakaf jika kita ada tunai di tangan. Sekarang ni lebih mudah, kita ada di ujung jari. Jadi apakah cara nak kena akad ke, nak pergi jumpa ke, nak ada kertas ke dan sebagainya. Mungkin boleh bantu? Okey. Terima kasih. Jadi sekarang ni sebenarnya semua nak berwakaf ni very simple dah. Dah dipermudahkan. Contohnya kalau di Yayasan Wakaf Malaysia, kita ada buat skim potongan gaji. Oh, ada skim potongan skim gaji. Potongan gaji ni dan tak ada had minimum pula tu. RM1 boleh sebulan, nak buat sebulan RM1, RM10, RM5, RM100, tak ada had minimum. Yang ini kena isi borang. Ini nak pergi... yang ini pergi ke website kami. Di situ boleh klik kat situ untuk monthly inilah deduction salary. Gitu. Baik, dan mengikut kami punya maklumat ni dan yang keduanya ialah online. Online ni itu juga pergi ke website dan dia ada dia punya FPAC apa semua tu kan. Jadi kat situ, dan saya ingin share di dalam rancangan ni, bila kita trace penyumbang wakaf ni, kita ada seorang hamba Allah ni yang menyumbang, dia tak pernah miss. Sehari RM1. Subhanallah. Dan kita boleh trace tu setiap petang memang ada transaction. Jadi maksudnya hidup dia tu mudah je. Maksudnya satu hari ni kan dia buat lepas asar je dia tekan RM1.
Kenapa tak buat RM30 suka hati dia lah kan? Tapi yalah, compare dengan kita kan. Dia juga maksudnya konsisten, yang RM1. Jadi itu yang disebut oleh hadis Nabi kan, buat sesuatu perkara dengan konsisten dan istiqamah. Jadi lebih baik ya. Itu kita memang alhamdulillah, insya-Allah kita nak berjumpa dengan ni, nak nampak, nak jadikan sumber inspirasi kita lah. Masya-Allah. Jadi ada orang begini. Ada buat macam tu. Tinggal kita je macam cak alasan lah. Okey, baik. Jadi ada cara lain selain daripada itu? Mungkin nak walk in ke? Kita sekarang ni dalam konteks digital ekonomi kan. Jadi kita pun dah pelbagaikan cara untuk mempermudahkan untuk kita tap generasi-generasi muda sekarang ni. Jadi dengan adanya online, digital dan juga boost kan. Jadi menggunakan handphone. Jadi perkara-perkara ini dah dipelbagaikan, dipermudahkan. Dan juga kita juga bekerjasama dengan bank-bank. Contohnya Public Islamic Bank. Dia boleh berwakaf melalui Public Islamic Bank. Baik. Jadi dengan bank rakyat, dengan bank Islam. Banyak bank yang boleh bekerjasama. Baik, alhamdulillah. Jadi biasanya bila kita dah menyumbang ataupun telah berwakaf, kita tahu jugalah apa agaknya aktiviti duit yang aku dah bahagi itu dibuat apa agaknya. Bolehkah kita nak tahu macam tu? Ya, jadi perkara ni memang inilah keutamaan kita. Sebab kita tahu bahawa setiap orang ni bila dia menyumbang, walaupun dia ikhlas, memang ikhlas kan, memang ikhlas lillahi ta'ala, tetapi dalam hati, sudut jauh hati dia terdetik juga, dia buat apa buat ni, Yayasan Wakaf ni betul ke dia ni kan. Jadi ke manakah duit aku ni kan. Jadi ni kami sentiasa kongsi. Jadi kita biasalah annual report tu memang kita ada, tapi kita sekarang ni kita bergerak, maksudnya kita nak bagi message bulanan, nak tunjukkan aktiviti kita. Mainly kebanyakannya terutama dalam COVID ni kita dah spend 1 juta untuk kita beli peralatan-peralatan di hospital-hospital. Jadi kita kontak dengan KKM, kita tanya bahagian perolehan dia, apa yang diperlukan. Jadi dia bagi senarai dan kita ada bajet begitu dan kita akan sumbangkan. Yang ini kita akan buat segera, immediate. Dan sebelum ni banyak usahawan yang telah kita bantu. Sebab kita pun nampak sekarang ni ramai yang hilang punca pendapatan. Jadi mereka ni perlu dibantu. Kalau kita just bagi sumbangan makanan saja, dia mungkin akan survive 2 ataupun 3 hari. Baik. Tapi kita bagi dia macamnya modal untuk dia buat perniagaan. Ini macam analogi beri ikan atau beri joran lah ni. Betul. Kalau beri ikan hari ni bagi, hari ni habis. Kalau joran ni, dia bawa joran ke mana-mana pun dia boleh hidup insya-Allah. Janji jumpa kolam lah. Baik, bagus, bijak Yayasan Wakaf. Dan sebenarnya antara perkara yang biasa kita dengar, kalau saya berwakaf ni, ada tak, boleh ke tolak cukai? Ada tak manfaat lain barangkali lah. Ini pun saya rasa menyentuh soal ikhlas. Ikhlas ni ikhlas juga, tapi dia tanya juga kan. Dia walaupun kita saya ikhlas, tapi ada tak pengecualian cukai? Bukan tak ikhlas, tapi dia tanya juga benefit. Ada manfaat ke boleh? Benefit di akhirat tu lambat sangat nak tengok. Jadi dia nak tengok benefit di dunia juga. Jadi alhamdulillah kita telah buat permohonan kita dengan MOF. Jadi MOF ni sangat baik hati. Dia bagi kita Yayasan Wakaf Malaysia untuk potongan cukai. Dengan Yayasan Wakaf Malaysia je dia bagilah. Dengan beberapa mains yang memohonlah dengan MOF. Jadi kita di bawah Seksyen 44 11C Akta Cukai Pendapatan, kita ni dikategorikan, wakaf ni dikategorikan sebagai program berkepentingan nasional. Jadi dapatlah potongan cukai. Jadi bagi individu yang berwakaf melalui Yayasan Wakaf Malaysia akan diberi potongan cukai sebanyak up to 7%, 7%. 7%. Daripada apa jumlah yang diberikan. Ya. Baik, faham. Dan bagi syarikat pun ada. Sebab tu kita dapat tadi tu sumbangan daripada korporat. Syarikat kan, macam mana? 10% dapat. 10% daripada pengeluaran cukai. Baik, daripada apa jumlah yang diberikan. Ya. Syukur alhamdulillah, jelas malam ni alhamdulillah. Dan sebenarnya kalau kita lihat antara beberapa buah negara di Asia Barat, di negara Arab, mereka ni ada, semua orang suka berwakaf ni. Jadi harta wakaf masya-Allah punya banyak. Tapi pada masa yang sama dia tidak terurus. Jadi contoh seperti di Mesir, mereka ada kementerian wakaf. Kenapa agaknya kat Malaysia pada hemat doktor lah tak nak ke buat kementerian wakaf, jadi kita boleh mengurus takbir dengan baik? Ya.
Jadi sebenarnya isu tentang pengurusan harta wakaf ni dia menjadi satu dilema bagi semua negara Islam dan alhamdulillah sebenarnya Malaysia antara negara yang terkedapan dalam pentadbiran wakaf ni compare dengan negara-negara lain lah. Baik. Jadi memang betul di Mesir, di kebanyakan negara Arab dia ada Kementerian Wakaf Malaysia. Awqaf dia panggil. Wizaratul Awqaf dia panggil. Tetapi dalam konteks negara kita, kita nampak model kita ni ialah model yang terbaik. Kerana apa? Kerana walaupun kita tidak ada kementerian di peringkat level kementerian, kita tidak ada kementerian khusus untuk wakaf, tetapi urus takbir wakaf itu telah dijaga oleh kita ada Jauhar. Jauhar, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Oh, bagus. Jadi Jauhar ni dan kami di bawah Jauhar. Jadi maksudnya ada caretaker lah di peringkat persekutuan dan main-main di negeri-negeri ini mereka jaga di bahagian negeri. Jadi maksudnya tak semestinya ada kementerian tu menyebabkan kita tak boleh maju dalam aspek wakaf ni lah. Baik. Kita dah ada dah. Dah ada pun cara kita. Yang dan efektif. InsyaAllah. Dan berada di merata tempat lah kan. Alhamdulillah. Dan mungkin pada khidmat doktor jugalah dari segi tentang pengurusan wakaf ni. Apa lagi yang Yayasan Wakaf rancang untuk lakukan? Mungkin boleh dikongsi dah dengan secara ringkas. Pelan, jangka pendek untuk Yayasan Wakaf. Kita di Yayasan Wakaf Malaysia ni kita nak jadi peneraju dalam pentadbiran wakaf Malaysia. The leading institution dalam wakaf ni. Right. Dan kita nak kembangkan pertamanya kita nak tengok kepada membudayakan wakaf sebab kita alhamdulillah di negara kita zakat ni orang dah biasa dan collection PPZ berpuluh-puluh juta, beratus juta alhamdulillah. Sedangkan di wakaf ni masih lagi rendah dan kita nak jadikan wakaf ini setanding dengan zakat ataupun lebih baik lagi daripada zakat. Sebab apa? Sebab kita kata kita nak membantu kerajaan. Kerana di zaman Khalifah Uthmaniyah empire Islam tu gemilang kerana wakaf itu menyumbang kepada kekayaan negara. Contohnya katalah kerajaan setahun nak buat 10 hospital. 5 daripada hospital itu boleh disumbangkan melalui dana wakaf. Dana wakaf. Itu cita-cita kami lah di Yayasan Wakaf. Maksudnya kita nak membantu kerajaan untuk menyediakan salah satu sumber untuk memajukan negara. Ekonomi. Infrastruktur negara kan. Tadi dan contohnya macam jalan raya. Kita nak buat jalan raya. Jadi contohnya di Sabah dan Sarawak masih lagi banyak infrastruktur yang kita nak bina kan. Jadi kita boleh kumpulkan dana wakaf ni untuk kita majukan. Jadi supaya ada penjanaan ekonomi, ada peningkatan sosial kehidupan masyarakat sebagainya. Baik, alhamdulillah saya rasa senang mendengar apa yang ataupun hasrat Yayasan Wakaf Malaysia. Selepas ini kita nak juga tahulah beberapa perkara lagi bersama dengan doktor kita, tapi kita berehat sedikit lah. Jangan ke mana-mana. Masya Allah, dalam sedar tak sedar kita dah sampai di penghujung ni lah. Nak melabuhkan tirainya. Jadi sebelum kita nak mengucapkan selamat malam kepada semua, mungkin boleh tenangkan hati mereka yang menonton malam ni dengan dilema yang pelbagainya kan. Jadi apakah yang mungkin doktor boleh sarankan kepada masyarakat tentang kebaikan dan kelebihannya menyumbang dalam sesi wakaf ni sebenarnya? Jadi pertamanya saya nak mengajak kepada semua masyarakat kita supaya memberi perhatian kepada aspek wakaf ni. Dan sebab apa? Sebab kita tahu bahawa motivasi yang menyebabkan kita berwakaf ini ialah bila kita sedar bahawa rezeki ni puncanya ialah datang daripada Allah Subhanahu Taala. Itu dia punya main motivation dia kan. Baik. Jadi bila kita tahu bahawa apa yang kita dapat ini sebenarnya adalah rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi nak tak nak memang kita kena share lah dengan orang lain. Kita kena share. Jadi itu main motivationnya. Sebab apa? Sebab kita juga tahu bahawa
hidup di dunia ni adalah sementara. Betul. Kitanya just menumpang sekejap saja dan our final destination-nya ialah akhirat. Baik. Jadi kita kena prepare lah apa yang akan kita bawa bekalan kita. Jadi ni wakaf ni lah menjadi salah satu long term investment kita. Long term. Ini tak nampak ni investment Tak dia. nampak, betul. Jadi investment yang jangka panjang yang akan kita collect dia punya profit dia nanti tu di akhirat nanti. Mungkin tak nampak sekarang lah. Okey. Itu yang dari sudut pewakaf. Baik. Dari sudut pentadbir, sebelum tu lagi walaupun niat kita baik, tapi kita kena cerdik. Cerdik tu maksudnya jangan tertipu dengan scammer. Kan? Jadi kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Janganlah orang duk minta buat wakaf je kita pun ni. Kita kena check juga, selidik. Ambillah tabayun tu, sikap tabayun tu kan. Dia yang paling terbaik sekali Allah Masya Muhammad Doktor, kita rujuk je lah kepada Yayasan Wakaf Malaysia, dapatkan maklumat dia di website boleh. Ya, jadi dengan kami insya-Allah tak ada masalah tentang yang scammer ataupun penipuan semua tu. Tenang jiwa malam ni. Boleh wakaf pun Allah tenang. Dengan autoritinya lah kan. Baik, syukur alhamdulillah. Jadi kami nak rakamkan jutaan terima kasih kepada doktor berkongsi ilmu kita malam ni. Benda biasa kita dengar, tapi kita tak biasa sangat nak mendengar dengan lebih mendalam. Dan terima kasih kepada para penonton. Sesungguhnya ingin saya kongsikan, ini adalah petikan daripada maksud ayat surah Al-Baqarah ayat 261, antaranya adalah bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh dan menerbitkan 7 tangkai. Dan di dalam setiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan, saya ulang suara, melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha luas kurniaannya lagi Maha mengetahui. Dan tiada satu pelaburan pun yang sebaik amal jariah ini, kerana selain imbuhan jaminan Allah itu yang paling luar biasa. Allah yang Maha Pengasih memberi peluang kita pada malam ini. Kini di ujung jari, Yayasan Wakaf Malaysia pun ada di depan mata. Berwakaflah. Selamat berwakaf semua dan selamat malam. Terima kasih doktor. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih.